Hadis berapa kan? Ada? Ada? Boleh? Okey, nak kena tanya surau dulu kan? Boleh mula ke? Boleh mula? Okey. Oh, belum on. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah untuk memberkati pengajian kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita memulakan ianya
dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Pengajian kitab Tibbun Nabawi pada malam ini Ustaz mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu izinkan untuk Ustaz menanggalkan face mask ya. Sebab biasanya bila Ustaz pakai face mask ni, mula-mula bila Ustaz berkuliah dia kat bawah, tak lama tu dia naik sikit, tak lama tu dah terpejam pula mata, dah jadi zoro lah pula. Yang lebih Ustaz bimbang tu takut tengah ceramah tertelan face mask, siapa nak jawab. Dan kadang-kadang tengah ceramah-ceramah kebetulan face mask ni mungkin dah berulang kali pakai, jadi dia ada macam bulu-bulu. Tengah ceramah bulu-bulu tercocok lubang hidung, langsung terbersin, terberhenti ceramah ya. Masya-Allah ya. Izinkan, minta maaf ya. Tapi lebih 1 meter ni walaupun dengan Ustaz Zakir, lebih 1 meter tak apa insya-Allah. Cuma hari tu Ustaz ada pergi farmasi tau. Nak beli benda lain, Ustaz ternampak ada satu, dia tulis itu face mask medik, macam tu lah bang. Face mask berubat, harganya pun boleh tahan juga, cuma 10 layer, 10 layer harganya pun boleh tahan jugalah. Cakap apalah istimewanya ya face mask mahal ni. Biasa Ustaz beli kat kedai RM2 je, dengan kedai Mr. DIY ya. Subhanallah, ada banyak keping kan, murah lagi. Ustaz pun cuba jugalah kan, beranikan dia beli. Sekali Ustaz pakai, la ilaha illallah, Ustaz terasa hidung Ustaz mancung. Sebab dia macam ni lah, mencana. Lepas tu bila Ustaz bercakap, selesa. Maknanya kebarangkalian untuk bersin tu tak adalah insya-Allah. Sebab dia tak kena lubang hidung dengan mulut. Dah macam ni lah. Ya Allah ya. Lepas tu disebut berubat tu Ustaz tak berapa faham lah kan. Tapi dia tulis kat kotak tu ada 5 layer. 5 layer. Nampak selai je, hakikatnya 5 layer. Jadi tak perlu nak pakai sampai 2-3 lapis ya. Sebab dah 5 layer. Dah macam polish kereta. Mula-mula buang kekotoran, lepas tu polish, lepas tu wax. Tu baru 3 layer. Subhanallah. Cuma Ustaz rasa keselesaannya lain macam. Lepas tu bila Ustaz pakai face mask tu, Ustaz bila sembahyang tu dia maintain kat situ. Dia tak akan masuk mata, tak ganggu mata punya lah ya. Sebab kalau yang biasa-biasa Ustaz pakai tu sembahyang kena mata. Bila ke mata, tangan tu boleh nak gerak lah. Kalau dah 3 kali gerakan berturut-turut, batal solat. Aduh ya. Tapi bila Ustaz pakai yang tu, dia special, dia maintain dia. Cakap dahsyat. Ustaz buat pergi ceramah pun maintain aja. Cuma sayangnya stok tu dah habis kat Ustaz. Sebab dalam satu buku ada 10 layer. Harga punya mahal, 10 layer dah habis ya. Alih-alih tengok kat rumah ada, yalah biasalah kan. Jadi
kena dimanfaatkan, jangan membazir ya. Subhanallah, selingan tuan-tuan ya, bukan nak kempen beli face mask yang bagus. Cuma kalau ada sikit duit lebih tu tak apalah, sebab sekarang musim pandemik ya. Dengar pula sekarang ni ada pula varian yang baru lebih dahsyat daripada Delta. Dulu Ustaz ingat masa Ustaz sekolah dulu SPM ke penilaian darjah 5 ya, Delta Sungai Nil. Itu je lah Ustaz tahu, pernah dengar punya Delta Sungai Nil, tempat yang subur untuk pertanian. Rupanya sekarang ada juga varian Delta. Sekarang lebih dahsyat pada Delta. Apa Omron optik, apa benda lah, susah nak sebut. Dalam kajian lagi katanya dia punya merbahayanya 5 kali ganda daripada Delta. Alamak. Katanya simptom tak nampak, cuma tahu-tahu positif aja. Lepas tu dia sakit-sakit sendi apa semua. Alamak. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi insya-Allah sama-samalah kita ikut patuhi SOP ya, dan macam biasalah ya, sebab sesungguhnya COVID itu adalah benar ya, masya-Allah. Dan sebenarnya Ustaz 2-3 hari ni rasa sedih ya, sebab ya masih belum hilang lagi rasa sedih. Sebab Ustaz begitu terkesan dengan pemergian sahabat baik Ustaz ya, sahabat dunia akhirat ya, Ustaz Hazmani bin Abdul Halim. Beliau merupakan tenaga pengajar dekat Sambes ya, Sambes Sekolah Agama Menengah Bistari dekat USJ 5 Subang Jaya sana ya. Ni kawan baik Ustaz, kawan rapat ya. Masa dekat Mesir dulu kami satu rumah sebelum Ustaz kahwin lah. Ustaz kahwin masih belajar juga. Bila Ustaz kahwin dah tak serumah lah, Ustaz kena dengan isteri Ustaz lah kan. Dan pernah juga Ustaz satu bilik dengan beliau. Satu rumah tu ada 6 orang, ada 3 bilik. Ustaz pernah sebilik dengan beliau. Allah, orangnya sangat baik, lembut, berakhlak tinggi, tak pernah mengecewakan kawan, tak pandai nak mengata, tak tahu nak marah, ringan tulang. Ya Allah, bagus dah lah, handsome pula tu orangnya, hidung mancung putih. Ya Allah. Sebab apa? Dulu dia duduk dekat Bukit Fraser, dekat Kuala Kubu Baru tu, naik Bukit Fraser. Atau kalau dia Pahang tu dari Raub lah. Apa tak putih ya. Sana kan dia punya cuaca sejuk. Subhanallah. Jadi Allah, Ustaz sedih betul. Rasa kehilangan betul. Mula-mula macam tak percaya, tapi takkan tak percaya pula kan. Saat terakhir dia call tu, dia video call. Ustaz pun pelik, Azmani kat mana ni? Rupanya dekat SKL, sebab suasana hospital. Jadi tak tahu apa masalahnya, sebab dia tak boleh jalan. Dah tak boleh berjalan. Doktor istilahkan dia sebagai patah tulang. Dia bukan patah tulang sebenarnya, tulang belakang ada masalah, ada 2 nombor tu dia ada masalah, hingga menyebabkan dia tak boleh berjalan. Tapi doktor ada suspek juga macam kanser darah. Akhirnya darah diambil, demi diambil, dapat dia punya result, rupanya betul kanser darah. Masya Allah ya, rupanya diefek pada tulang belakang sampai tak boleh berjalan. Masya Allah. Kawan Ustaz kata jari kaki saya boleh bergerak, kaki boleh gerak, cuma tak ada kekuatan, nak berjalan tak boleh. Jadi sembahyang pun dekat katil, nak buang air semua dekat katil lah. Dia kata mujur katil tu dekat dengan tempat nurse, jadi papa senang nak panggil nurse ya. Masya Allah. Itu yang terakhir lah. Lepas tu bila Ustaz WhatsApp dah tak berbalas lagi kan, ada senyap. Kalau balas pun lambat lah, lepas 24 jam baru balas, cuma amin itu saja. Masya Allah ya. Lepas tu yang terakhir tu Ustaz dapat berita yang beliau diambil air tulang sumsum dia. Masya Allah, tulang belakang ya. Dan sahlah beliau kena kanser darah ya. Masya Allah, tak tahu ya. Tahu-tahu dah mendadak sampai tak boleh berjalan. Akhirnya daripada HKL beliau dipindahkan ke Hospital Ampang ya, untuk menjalani rawatan kemoterapi. Akhirnya belum sempat kemoterapi, tiba-tiba kena COVID-19. Na'udzubillah min dzalik. Masya-Allah ya. Bila kena COVID-19 tu waktu teramat cepat ya. Kena pakai alat bantu pernafasan tu. Masya-Allah. Lepas tu bila pakai alat tu pun terlalu pantas, waktu berlalu terlalu cepat, drastik. Tiba-tiba dapat berita beliau terpaksa ditidurkan ya. Isteri kawan Ustaz telefon Ustaz nangis-nangis ya, minta tolong buat solat hajat, minta tolong pelajar tahfiz buat hajat, bagi tahu kawan-kawan ni semua buat solat hajat apa semua. Allah, nangis-nangis isteri 2 kali, isteri kawan Ustaz. Masya-Allah ya. Dan bila ditidurkan itu Ustaz rasa tak sampai 2 hari ya, lebih kurang sehari setengah saja
Allah lebih menyayangi beliau ya. Beliau dijemput ilahi ya, kembali ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya-Allah. Baik, untuk itu sebelum Ustaz mulakan, sama-samalah kita baca Fatihah. Niat pahalanya kita sedekahkan untuk Allahyarham Ustaz Hazmani bin Abdul Halim, khususan ila rohil marhum Hazmani bin Abdul Halim. Walahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga Allah merahmati roh beliau, mengampuni dosa beliau, menerima segala amal baiknya, dan semoga Allah menempatkan beliau di kalangan hamba-hamba yang soleh dan memasukkan beliau ke dalam setinggi-tinggi syurga Jannatul Firdaus di hari akhirat kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz bersaksi bahawa sahabat baik Ustaz ini adalah sahabat yang paling baik sekali pernah Ustaz jumpa ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqil hasan." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan orang-orang mukmin di hari kiamat kelak mengatasi akhlak yang mulia. Allahu akbar ya. Ustaz bersaksi sahabat baik Ustaz ni akhlaknya sungguh mulia ya. Masya-Allah, itulah seberat-berat timbangan di hari akhirat. Betapa beliau dimuliakan ya, waktu jenazahnya itu dikebumikan, walaupun menggunakan prosedur prosedur orang Covid ya, pihak hospital yang uruskan pakai PPE dan seumpamanya. Masya Allah, kebetulan pula dikuburkan dekat tanah perkuburan Puncak Alam. Masya Allah, duduk Bukit Fraser. Bila mengajar dekat Sambes, duduk dekat USJ. Ditakdirkan Allah takdirkan dia tertulis dekat Lauhan Mahfuz, dia punya kuburnya, makamnya dekat Puncak Alam. Dah lah kubur kat Puncak Alam, tempat laluan ustaz pula. Ustaz daripada Bukit Kerayong, kalau nak pergi Mahtafiz ustaz kat Puncak Alam tu, kalau ustaz lalu shortcut, lalu kubur tu lah, kubur Puncak Alam. Ya Allah, seakan-akan supaya ustaz sentiasa sedekahkan Fatihah untuknya ya. Setiap kali nampak dia punya makam tu, ustaz teringat beliau, Fatihahkan untuk beliau. Subhanallah, memang kawan baik ustaz lah ya. Subhanallah, gitu antaranya. Subhanallah. Kemudian ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya salah satu daripada 7 golongan yang mendapat naungan pada hari yang tiada naungan padanya, iaitulah mereka yang berkasih sayang, bertemu dan berpisah kerana Allah ya. Subhanallah, ini pentingnya sahabat, pentingnya kawan ya. Jadi sekarang ni siapa kawan-kawan kita ni? Jemaah surah An-Nur, ini semua sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Berukhuwah lah, bersiraturahim lah, lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala ya. Mudah-mudahan dengan sebab yang sedemikian kita mendapat perlindungan di hari akhirat. Subhanallah. Dan betapa pentingnya sahabat-sahabat soleh, sahabat-sahabat baik ini. Masya Allah ya. Ada satu kisah ya, seorang lelaki telah masuk ke dalam syurga, lalu dia teringat sahabat baik waktu dekat dunia. Dia mencari-cari, tak jumpa. Akhirnya dia mengadu pada Allah, wahai Allah, dulu dekat dunia aku ada sahabat baik namanya si Fulan bin si Fulan, tapi aku tak jumpa pun beliau dalam syurga. Apa kata Allah pada lelaki itu? Kamu pergilah ke neraka, cari dia di sana. Bila jumpa kamu, pimpinlah tangannya masuk ke dalam syurga bersama kamu. Masya Allah ya. Maknanya sahabat soleh, sahabat baik ini, dia boleh memberi syafaat untuk kita di hari akhirat nanti ya. Dan sesungguhnya hidup ini terlalu singkat ya, terlalu singkat. Kawan ustaz tu baru 49 tahun, Masya Allah, tua setahun daripada ustaz. Ustaz 48 tahun, kawan ustaz tu 49 ya. Hidup ni terlalu singkat. Jadi Masya Allah, kita berbuat baiklah dengan semua orang ya. Jangan pilih-pilih. Walaupun orang tu tak baik dengan kita, kita tetap berbuat baik dengan semua orang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain ya. Allahu akbar. Itulah bekalan kita nanti. Subhanallah. Baik, InsyaAllah malam ni yang ada kitab, kita buka hadis yang ke-32.
Kalau tak silap Ustaz, bulan lalu kita dah membahaskan tentang hadis yang ke-31. Kita masuk hadis yang ke-32. Baik, tajuknya larangan mengharapkan kematian, ya. Larangan mengharapkan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta min dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqulillahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sesiapa dari kamu mengharapkan kematian kerana suatu mudarat yang menimpa dirinya. Namun jika tidak dapat mengelak dari mengharapkannya, hendaklah ia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku jika kehidupan itu yang terbaik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu yang terbaik untukku. Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Marda, ya, hadis sahih. Subhanallah. Baik, Ustaz ulang balik terjemahan hadis ni. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW bersabda, janganlah sesiapa dari kamu mengharapkan kematian kerana suatu mudarat yang menimpa dirinya. Namun jika ia tidak dapat mengelak dari mengharapkannya, hendaklah ia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku jika kehidupan itu yang terbaik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu yang terbaik untukku. Ya, Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Marda. Faham ya hadis ni? Jelas ya, insya-Allah. Baik, kita lihat ulasan. Sabda Nabi SAW, ya, antara yang ditulis tadi, kerana suatu mudarat ataupun kesakitan yang menimpa dirinya. Baik, sekumpulan ulama salaf mengkhususkan mudarat tersebut kepada yang bersifat duniawi, ya, duniawi. Adapun jika seseorang menghadapi mudarat yang bersifat ukhrawi, iaitu ia bimbang berlaku fitnah kepada agamanya, tidak masuk dalam larangan hadis tersebut. Maksudnya, jika seseorang bimbang jika ia terus hidup akan rosak agamanya, haruslah ia mengharapkan kematian dari Allah, ya. Pandangan ini dikukuhkan oleh satu riwayat yang lain dari Ibnu Hibban rahimahullah. La yatamannayanna ahadukum al-maut li dhurri nazala bihi fid dunya. Maksudnya, janganlah sesiapa pun dari kamu mengharapkan kematian kerana suatu mudarat yang menimpanya di dunia. Di mana huruf jar, yakni fi itu huruf jar, dalam hadis ini memberi makna sebab ataupun sababiyah, yakni dengan sebab sesuatu dari urusan dunia. Ya, subhanallah. Macam mana urusan dunia ni? Contohnya, dia gagal dalam peperiksaan SPM, tiba-tiba dia nak bunuh diri, ataupun dia doa, ya Allah, ambillah nyawa aku, tak guna aku hidup, ya Allah, SPM aku tak lulus. Contoh kan. Ataupun barangkali dia ada buat kes dekat universiti ke macam mana, kena buang universiti, lalu kecewa dalam hidup, dia pun berdoa minta Allah ambil nyawa dia, tak gunalah hidup macam ni, buat aku dah malu sekarang, tak tahu mana nak letak muka. Contoh. Itu semua urusan dunia. Ataupun dia bisnes, tiba-tiba gagal dalam bisnes, bankruptcy atau muflis, ya, tiba-tiba dia minta supaya Allah ambil nyawa dia. Tak boleh. Ini semua urusan dunia, ya, urusan dunia. Masya Allah. Hatta, ya, orang itu mungkin ditimpa ujian daripada Allah yang berupa kesakitan. Mungkin dia warded, dia mungkin kencing manis ke, darah tinggi ke, jantung ke, apa sajalah, pun tak boleh. Dia minta supaya Allah ambil nyawa, pun tak boleh. Itu semua berkait dengan dunia. Yang diharuskan itu yang berkaitan dengan urusan akhirat, menjadi fitnah kepada agama. Contohnya, orang itu dia hidup dekat negara pemerintahan kuku besi, diktator contohnya, ya. Dan umat Islam pula dekat situ minoriti, dan sentiasa dizalimi, dianiaya, dicengkam, diseksa, diazab oleh pemerintah-pemerintah yang zalim di situ. Contohnya dicabut kukunya ke,
apa diketuk kepala dengan tukul ke, apa sajalah yang menyebabkan dia khawatiri kalau dia terus hidup, takut-takut dia pun akan menukar agamanya. Contohnya pemerintah zalim tu suruh dia keluar Islam, contoh kan. Kalau tak keluar, dia cabut kukunya. Tak keluar, dia cari-cari dengan pisau tubuh badannya, contoh. Jadi ketika itu dibimbangi akidah dia tak kuat, takut-takut dia termurtad, ya, takut-takut. Sebab apa? Nak selamatkan diri. Ketika itu barulah harus kita memohon kematian pada Allah. Tapi ada cara, tak boleh main minta gitu je. Caranya seperti mana doa yang Nabi ajarkan dalam hadis tadi, ya. Ya Allah, ambillah nyawaku ataupun matikanlah aku sekiranya kematian itu baik untukku, dan hidupkanlah aku sekiranya kehidupan itu yang terbaik untukku. Sebab apa? Allah yang lebih mengetahui tentang masa depan kita. Allah yang lebih mengetahui sama ada kita ni elok hidup ke elok mati. Masya Allah. Jadi yang diharuskan yang berkaitan dengan urusan agama, yang tu boleh kita mengharapkan kematian, minta mati pada Allah. Tapi kalau berkaitan urusan dunia, tak boleh sama sekali. Nabi larang. Urusan dunia tu banyak lah kan. Banyak. Ada orang putus cinta, ya, putus cinta. Tiba-tiba punya lafrah menonggeng, ambil keputusan nak bunuh diri, contoh. Sebelum dia bunuh diri itu, dia minta pada Allah dulu, ya Allah, ambillah nyawa aku, tak guna aku hidup, ya, tanpa perhatian daripada kekasihku. Laila Majnun. Ya, memang benarlah Majnun. Majnun tu maknanya gila, gila. Masya Allah. Itu antaranya. Faham ya? Berkaitan dengan larangan mengharap kematian tadi, yang berkaitan urusan agama saja. Ada urusan dunia tak dibenarkan sekali. Dan kalau dibenarkan sekali pun untuk urusan agama, cara doanya macam tadi. Macam mana? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku jika kehidupan itu yang terbaik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu yang terbaik untukku. Itu cara doanya, ya. Subhanallah. Baik, seterusnya, malah sikap tersebut diambil oleh beberapa sahabat sendirinya. Antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengadu kepada Allah di hujung umurnya. Macam mana Umar berdoa? Allahumma kabirat sinni wa dha'ufat quwwati wa intasharat ra'iyati faqbidni ilaika ghaira mudayyi' wa la mufarrit. Maksudnya daripada doa Umar tadi, ya Allah, umurku telah tua, kekuatanku telah lemah, rakyat jelataku telah tersebar luas, maka ambillah aku kepadamu dalam keadaan aku tidak menjadi orang yang mensia-siakan mereka dan orang yang lalai, yakni dari tanggungjawab terhadap mereka. Riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta dan Abadur Razzaq. Baik, diceritakan bahawa Abbas ataupun Abis Al-Ghifari pernah berkata, wahai Ta'un, ambillah aku. Lalu Ulaim Al-Kindi berkata kepadanya, kenapa kamu berkata begitu? Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah sesiapa dari kamu mengharapkan kematian. Kan kita dah baca hadis tadi, dan diperbahaskan ulama salaf, maknanya yang bersifat agama saja yang diharuskan mengharapkan kematian. Adapun yang berkaitan urusan dunia itu dilarang sama sekali. Baik, Abbas menjawab, aku juga telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ada hadis Nabi yang lain, ya, yang pernah didengar oleh Abbas ini. Apa bunyinya? Badiru bil mauti sittan imratas sufaha wa kathratas syart wa bay'al hukmi wa istighfafan biddami wa qati'atar rahimi wa nash'an yattakhidhuna al-Qur'an mazamira yuqaddimunahu yughannihim wa in kana aqalla minhum fiqhan.
maksud hadis ini, segeralah meminta kematian apabila berlaku 6 perkara. Yang pertama, kepimpinan dipegang oleh orang-orang bodoh. Yang kedua, banyaknya kuncu-kuncu pemerintah. Yang ketiga, hukum boleh diperjualbeli. Yang keempat, darah ataupun nyawa manusia menjadi murah. Yang kelima, terputus silaturahim, yakni ikatan silaturahim tidak dijaga. Yang keenam, kanak-kanak yang menjadikan Al-Quran sebagai seruling-seruling, di mana orang ramai menampilkannya supaya ia memperlagukan Al-Quran kepada mereka, sedangkan ia lebih rendah kefahaman, yakni agama dari mereka. Riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Baik, cuba kita lihat hadis tadi. Okey, mula-mula yang nombor 2 tu, banyaknya kuncu-kuncu pemerintah. Ada nombor 15 kecil ujung tu. Jadi tengok bawah tu. Rujukannya kat bawah. Nombor 15 kecil tu rujukannya kat bawah. Okey, nombor 15. Maksudnya, banyaknya mereka di pintu-pintu istana pemerintah dan pemimpin. Dengan banyaknya mereka, banyaklah berlaku kezaliman. Kuncu-kuncu. Kadang-kadang yang lebih-lebih ni bukan rajanya, kuncu-kuncu. Kadang-kadang yang lebih-lebih ni bukan penguasanya, tapi orang kanan, orang kiri, orang depan, orang belakang, orang keliling tu yang lebih, pegawai dia yang lebih-lebih. Masya Allah, itu memang banyak terjadi. Baik, yang nombor 3 tu, hukum boleh diperjualbeli. Ada nombor 16 ujung tu kan. Tengok bawah, nombor 16 kecil. Apa makna hukum boleh diperjualbeli? Yakni berlaku rasuah dalam hukuman. Mana hukum agama tu boleh diperjualbeli. Contoh, hukum dia haram, tapi sebab disogok dengan sejumlah wang yang tertentu, yang haram tu tiba-tiba boleh diumumkan sebagai halal. Masya Allah. Ataupun hukum tu halal, tapi dengan sebab sogokan, rasuah dan sebagainya, yang halal tiba-tiba diumumkan pada rakyatnya sebagai haram. Contoh, ya, contoh. Itu maksudnya hukum boleh diperjualbeli. Allahu Akbar. Kemudian nombor 4 tu, darah atau nyawa manusia menjadi murah. Nombor 17 ujung tu. Nombor 17 tengok kat bawah. Yakni pembunuh tidak dikenakan qisas. Bila tak ada hukum hudud, maknanya kalau bunuh balas bunuh, maknanya hukuman qisas. Sepatutnya orang yang membunuh ni, dia punya balasannya bukan penjara. Dia bukan takzir, ya. Dia bukan penjara. Hukumnya dia kena bunuh juga. Bunuh balas bunuh, itu namanya qisas. Ini hukuman dalam jenayah Islam, ya. Dalam hukum jenayah, dalam fiqh jenayah dalam Islam. Bunuh hukumnya bunuh. Tapi bila orang membunuh tapi tak dikenakan qisas, maknanya apa? Nyawa sudah menjadi terlalu murah. Maknanya orang tu kalau mungkin dibayar denda ke atau dia penjara dalam tempoh-tempoh waktu tertentu, besok dia keluar, dia boleh bunuh orang lagi. Dia boleh bunuh orang lagi. Sebab apa? Nyawa dah jadi terlalu murah. Tapi kalau dikenakan qisas, tak adalah kan. Lepas tu pengajaran untuk orang lain yang menyaksikan tadi, hukuman qisas. Siapa berani nak bunuh kalau macam tu? Sebab orang yang dibunuh semula kan. Begitu antaranya. Atau setidak-tidaknya jenayah pembunuhan tu menjadi terlalu sedikit bila dilaksanakan hukuman Islam tadi, qisas tadi, begitu, ya. Baik, seterusnya, okey, riwayat Imam Ahmad rahimahullah, nombor 18 kecil tu, nombor 18 kecil, tengok kat bawah 18. Imam As-Suyuti mendhaifkan hadis ini dalam Al-Jami' As-Saghir, ya. Hadis nombor 3120. Berkata Imam Al-Haytami, dalam sanad hadis terdapat seorang bernama Utsman bin Umair, di mana ia adalah dhaif, ya. Okey, itu antaranya lah. Baik, subhanallah. Baik, seterusnya kita tengok bawah. Dalam hadis dari Muaz radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan ditashih oleh Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa selepas solatnya. Antara yang baginda sebutkan, wa idza aradta biqaumi fitnata
fitnatan fatawaffani ilaika ghaira maftun. Okay, apa maknanya? Dan jika engkau wahai Allah ingin menimpakan fitnah ke atas suatu kaum, maka matikanlah aku kepadamu tanpa aku menjadi orang yang ditimpa fitnah. Rujukan bagi ulasan di atas dalam Fathul Bari. Itu antaranya, ya. Subhanallah. Jadi apa rumusan untuk hadis ke-32 ni? Larangan mengharapkan kematian. Maksudnya kita tak boleh sewenang-wenangnya minta supaya Allah ambil nyawa, ya, supaya Allah matikan kita. Tak boleh sewenang-wenang, ya. Ulama bahas, kalaupun kita terpaksa minta, hanya dalam urusan yang berkait dengan agama. Kalau menjadi fitnah kepada agama, masa tu harus. Sebab kata kalau kita terus hidup juga, silap-silap kita terkeluar akidah, silap-silap kita pun murtad, na'udzubillah. Yang waktu tu harus kita minta, ya. Tapi kalau kerana urusan dunia, tu dilarang sama sekali, tak boleh, ya, tak boleh. Baik, sebab kalau orang minta mati ni, itu petanda orang apa? Orang berputus asa, ya, orang yang kecewa, ya. Allah Taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Dalam ayat yang lain, la tayasu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, ya. Begitu. Subhanallah. Baik. Subhanallah, ya. Kita disunatkan, ya, untuk menziarahi orang-orang yang sakit, ya. Sunat muakkad kalau saudara kita tu orang Islam. Kalau orang kafir harus saja. Baik. Pasal 6 perkara tadi tu. Okey. Perkara yang pertama tadi, sekiranya negara dipimpin oleh orang bodoh. So tafsiran orang bodoh pemimpin bodoh tu macam mana? Dia merangkumi semualah, yang zalim, yang menindas, yang banyak lagi lah. Maksudnya bodoh ni lawan pada fatonah, bijaksana. Ya. Yang macam nak cakap, ya, yang macam nak cakap yang bodoh ni lawan bijak lah, lawan pandai. Adakah maksudnya sekiranya pemimpin itu tak dapat membawa kemajuan kepada negara, maka itu dikategorikan sebagai bodoh? Dia tak termasuk lah yang tu. Tak termasuk yang tu, ya. Dia ni lebih kepada yang boleh menggugat akidah. Maksudnya kalau kita menetap juga di situ, dia boleh menjadikan, kalau nak bagi contoh banyaklah kan. Banyak. Contohnya masa zaman pemerintahan Pol Pot dekat Kampuchea. Masa tu kan dikatakan lebih kurang 2 juta rakyat Kamboja yang dibunuh. Semua yang ada pelajaran, yang bersekolah, yang ada pekerjaan bagus-bagus, yang berpendidikan, semua dibunuh. Tak kira orang Islam dan orang bukan Islam, semua dibunuh. Sebab apa? Sebab dia nak kekalkan kuasa. Maknanya dia tu bodoh. Kalau dia cerdik, lagi ramai rakyat yang pandai, yang berpendidikan, yang celik huruf, yang ada ilmu, maka akan membantu negaranya untuk maju. Sepatutnya begitu. Tapi sebab dia nak kekalkan kuasa, tak nak ada orang yang boleh menggugat dia, sebab ilmu masing-masing, kepandaian masing-masing, kehebatan rakyatnya tadi, dia bunuh semua orang berpelajaran. Ini salah satu contoh lah. Ini kata pemimpin yang bodoh. Lepas tu yang lebih dibimbangi pula atas umat Islam tu sendiri. Sebab hadis ni memang tuju untuk orang beriman, orang Islam. Sebab kata kalau dia terus bertahan juga dengan pemerintah yang zalim begitu, dibibangi, mereka juga akan murtad, keluar daripada Islam. Ketika itu harus kita berdoa minta pada Allah agar Allah ambil nyawa kita. Tapi cara doanya macam tadilah, ya Allah Tuhanku, matikanlah aku sekiranya mati itu terbaik untukku, dan hidupkanlah aku sekiranya kehidupan itu yang terbaik untukku, ya. Itu sebagai contoh, ya. Wallahu alam. Subhanallah. Baik, tadi Ustaz nak cerita apa tadi? Okey. Sunat muakkad kita menziarahi sahabat-sahabat kita yang sakit, ya. Ada satu hadis menyebutkan apabila kita menziarahi saudara kita yang sakit tapi belum
menghadapi saat-saat kematian, maka hendaklah membaca as'alullahal azim rabbul arsyil azim ayyashfiyaka sebanyak 7 kali. Subhanallah ya. Ini sunnah. Kalau kita ziarah kawan-kawan kita yang sakit, baca doa ini. Baik, sama-sama ikut Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim rabbul arsyil azim ayyashfiyaka. Amin 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 ya rabbal alamin. Diulang 7 kali waktu kita ziarah. Baik, bila kita ziarah orang yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit, dia sebenarnya tak akan mengubah apa-apa takdir kepada saudara kita. Katalah lepas kita ziarah, katalah dah tertulis dekat Lauhul Mahfuz, lepas 7 hari dia akan meninggal dunia, maka kita ziarahlah banyak kali pun dia tetap akan meninggal dunia lepas 7 hari. Dia tak akan mengubah apa-apa takdir yang telah tertulis dekat Lauhul Mahfuz untuk saudara kita tadi. Namun dengan kita menziarah itu, sekurang-kurangnya kita dapat membantu merubah sifat dia menjadi lebih baik. Barangkali sebelum kita ziarah dia tak reda dengan apa yang ditimpa, penyakit yang ditimpa yang mengenai diri dia. Dia tak boleh reda, tak boleh terima ketentuan Allah. Tapi dengan sebab kita ziarah tadi, kita lahirkan rasa kesian, rasa simpati. Lepas tu kita pun nasihat dia. Lepas tu kita pun doa-doa kesembuhan untuknya. Maka barangkali di situ akan menambah lagi kualiti kehidupan dia sesudah kita ziarah, sebelum saat-saat dia menjelang mati. Masya Allah, tengok ya. Barangkali kalau kita tak ziarah tadi, na'udzubillah, takut-takut mati dia su'ul khotimah, sebab dia tak reda dengan takdir Allah. Tapi dengan sebab kita ziarah tadi, atas nasihat kita yang dia dapat terima dengan penuh kebijaksanaan, penuh kelembutan, penuh hikmah, kita nasihat, tiba-tiba dia berubah hati, berubah sikap, berubah iktikad, akhirnya bila Allah ambil nyawa dia, mati dia husnul khatimah. Ya, nampak? Macam tu. Takdir tak boleh nak diubah, cuma kita boleh ubah sifat seseorang, sikap seseorang, ya. Sebab orang ni bila Allah uji, dia akan jadi dua. Pertama, sama ada orang tu semakin jauh pada Allah. Yang kedua, orang tu semakin hampir, semakin dekat kepada Allah. Ini je, dua je. Siapa-siapa pun bila diuji, dia akan terjadi dua ni. Sebab apa orang tu dia semakin jauh pada Allah? Kan ada orang kata, nak buat apa aku sembahyang macam ni? Aku dah penat sembahyang, aku dah berbuih-buih mulut berdoa pada Allah, tetap juga Allah timpakan bala atas aku, tetap juga Allah bagi penyakit kat aku. Buat apa aku sembahyang lagi gitu? Ni orang putus asa. Tengok, dia makin jauh pada Allah. Tapi ada orang pula, bila Allah timpa dengan ujian, dengan kesakitan, penyakit dan sebagainya, dia semakin dekat dengan Allah, semakin hampir kepada Allah. Ya, Allahu Akbar. Kenapa terjadi sedemikian? Semuanya bergantung pada sangkaan hamba terhadap Tuhan. Ya, sebab tu dalam hadis kursi itu disebut, ana 'inda dhanni 'abdi bi fayazunnu bi ma yasha in kana khairan falah wa in kana syarran falah. Dalam hadis kursi itu Allah menyebut, aku menurut sangkaan hamba-hambaku terhadapku. Fikirlah apa yang kamu nak fikir tentangku. Jika kamu fikir baik tentangku, maka baiklah yang kamu dapat. Jika kamu fikir buruk tentangku, maka buruklah yang kamu dapat. Tengok. Jadi orang yang diuji oleh Allah, yang menjadikan dia semakin jauh pada Allah, sebab apa? Sebab dia bersangka buruk dengan Allah. Sebaliknya, orang yang bila Allah uji, dia semakin dekat dan hampir pada Allah. Sebab apa? Kerana dia bersangka baik pada Allah, ya. Jadi sentiasalah kita bersangka baik, ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa, ya. Subhanallah. Itu antaranya. Baik, subhanallah. Jam tu, oh, dia macam berlawan, ya. Yang ini huruf Roman, huruf apa? Ini orang putih punya jam, sana Arab lah. Ini pusingan lawan arah jam, tak apa. Ini pusingan, yang tu pusingan tawaf. Masya Allah, tu pusingan tawaf. Yang ini lawan pusingan tawaf. Masya Allah, ya. Subhanallah. Baik, kita berhenti seketika, ya. Laluan untuk azan Isya.
Asyhadu an la asyhadu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla la hawla wala quwwata illa billah. La hawla la hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اللهم رب هذه العادة من شرط القلب تسليم محمد بن مصطفى وشرف درجة على الدرجة وبعث مقام محمد الذي أوتيناك لتخرج من الحمد. Baik, kita sambung sikit lagi. Ustaz baca hadis ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yudkhila ahadan 'amaluhul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala la wala ana illa ayataghammadani Allah bifadlin wa rahmatin fasaddidu wa qaribu wa la yatamannayanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khairan wa imma musian fala'allahu ayyasta'tib. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesiapa pun yang masuk syurga kerana amalannya. Para sahabat bertanya, termasuk kamu juga ke ya Rasulullah? Jawab baginda, termasuklah aku. Namun aku ini ditutupi Allah dengan kurniaan dan rahmatnya. Oleh demikian, hendaklah kamu sekalian mencari yang benar, hampirkanlah diri dengan Allah, dan janganlah sesiapa dari kamu mengharapkan kematian. Kerana jika ia orang baik barangkali, yakni dengan panjang umur itu ia dapat menambah kebaikannya, dan jika ia orang jahat barangkali dengan panjang umur itu ia insaf dan bertaubat. Ya, Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Marba. Subhanallah. Sebab tu jangan minta mati. Jangan minta mati. Sebab kalau umur kita panjang, kalau orang tu orang baik, maka dia boleh banyak lagi buat amal-amal kebaikan, amal kebajikan, amal soleh sebagai bekalan nak dibawa ke hari akhirat. Kalau kebetulan dia tu bukan orang baik, dia tu mungkin ahli maksiat, dia tu orang jahat, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan panjangnya umur itu memberi peluang untuk dia tersedar, lalu dia insaf, lalu dia kembali ke pangkal jalan, ya, dia bertaubat nasuha, menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah. Itu baiknya umur panjang, ya, subhanallah.
Kan ada dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, maksudnya antara sebaik-baik manusia itu tulal umr wa hasuna amaluh, ya. Minta maaf, tulal umru wa kathurat amaluh. Antara orang yang manusia terbaik itu yang tulal umru, panjang umurnya, wa kathurat amaluh, banyak pula amalan. Umur panjang, banyak pula amal-amal soleh dia. Itu yang kita nak, ya, insya-Allah. Sebab tu jangan mudah nak minta supaya diambil nyawa, cepat mati, ya, rugi. Baik minta panjang umur. Sebab bila panjang umur, kalau kita orang baik, banyak lagi kita boleh buat amal soleh. Kalau kita ni bukan orang baik, mudah-mudahan dengan panjang umur tadi memberi kesempatan untuk kita bertaubat, ya. Baik, hadis ke-34. Satu hadis lagi Ustaz kongsi malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Abbad bin Abdullah bin Zubair qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqulu Allahumma ghfirli warhamni walhiqni birrafiq. Dari Ubad menceritakan, aku telah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika ia bersandar kepadaku. Apa doa Nabi masa Nabi bersandar pada Aisyah tadi? Ya Allah, kurniakanlah keampunan kepadaku, kasihanilah aku, dan pertemukanlah aku dengan temanku, ya, birrafiqil a'la, pertemukanlah aku dengan temanku. Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Marda. masya-Allah, ya. Nabi yang maksum pun Nabi minta supaya Allah ampunkan dia. Masya-Allah, ya. Ini Nabi. Kita macam mana ni manusia biasa yang tak sunyi daripada melakukan salah, silap dan dosa. Sepatutnya lebih-lebih lagi kita minta ampun pada Allah, beristighfar pada Allah. Nabi pun setiap hari beristighfar. Ada yang kata 70, bahkan ada hadis menyebut 100 kali. Itu Nabi yang maksum, ya Allah. Baik, tengok ulasan. Maksud teman, ya, ar-rafiq tadi. Okey. Maksud teman dalam doa Nabi di atas ialah para malaikat, ya, birrafiqil a'la, ya, teman yang tertinggi, iaitulah malaikat, ya. Ini Imam Al-Karmani yang menyebut. Baik, yang kedua, jika dipersoalkan ungkapan Nabi, pertemukanlah aku dengan temanku, wa alhiqni birrafiq, pertemukanlah aku dengan temanku, seolah-olah baginda memohon kematian dan bercanggah dengan arahan baginda sebelum ini agar jangan mengharapkan kematian. Dijawab, ya, dijawab, larangan Nabi dari mengharap kematian di dalam hadis sebelum ini adalah jika puncanya adalah kerana musibah atau kesakitan yang menimpa diri. Urusan dunia lah, musibah ke kesakitan ke penyakit ke, itu tak boleh kita minta mati, tak boleh. Bahkan kita minta supaya Allah sembuhkan kita. Adapun doa Nabi di atas bukan kerana sakit atau musibah. Yang Nabi doa tadi itu bukan kerana sakit ataupun musibah, tetapi kerana kerinduan untuk bertemu teman-teman yang tinggi, iaitu para malaikat. Rindunya Nabi, ya. Berkata Ibnu Battal, Nabi mendoakan seperti di atas kerana baginda mengetahui bahawa ia akan mati pada hari tersebut. Sebab Nabi kan dah diberitahu, Nabi tahu dah yang Nabi akan mati pada hari tersebut. Masya-Allah. Baginda telah melihat malaikat yang membawa berita gembira dari Tuhannya dengan perasaan gembira yang sepenuhnya. Nabi dah tahu. Sebab itulah terungkap pada bibir Nabi doa yang seperti itu tadi, ya. Subhanallah. Kerana itu Nabi berkata kepada anaknya Fatimah, tidak akan ada lagi kesusahan yang menimpa bapamu selepas hari ini. Masya-Allah, ya. Jiwa Nabi ketika itu telah bersedia sepenuhnya untuk menempuh kehidupan yang penuh kemuliaan dari Allah dan kebahagiaan yang abadi. Itu adalah lebih baik bagi Nabi dari terus kekal di dunia ini. Kerana itulah Nabi menyuruh kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku jika kehidupan itu yang terbaik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu yang terbaik untukku. Ya, Al-Karmani, ya. Wallahu a'lam. Dan Ustaz tersentuh, ya, masa arwah Ustaz Azmani video call Ustaz. Di samping dia bertanyakan khabar tentang ahli-ahli rumah yang lama, lepas tu ada nasihat khusus untuk ada seorang ahli rumah kami. Lepas tu Ustaz betul-betul tersentuh bila arwah Ustaz Azmani kata masa tu, Safwan,
ana redha dengan segala apa yang terjadi pada diri ana, ya, apa-apa yang akan terjadi pun ana redha. Allah tenang sangat, ya, begitu tenang pada tengah kanser tu. Begitu tenang, ya Allah, dia redha. Subhanallah. Ini yang kita sebut sangkaan baik pada Allah. Bila kita bersangka baik pada Allah, baiklah yang dia dapat, ya. Ketenangan hati, mati husnul khatimah dan seumpamanya, ya. Jadi subhanallah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi macam biasalah, ya, sebelum pulang, ya, tabung-tabung yang disediakan oleh pihak surah An-Nur dapatlah kita isi untuk mengimarahkan lagi, ya, surah An-Nur dengan segala macam aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, yang berfaedah, ya. Itu dari segi zahir, hakikatnya sebenarnya semua sumbangan kita kembali untuk kita juga di hari akhirat nanti, ya. Antaranya menerangi kubur kita, antaranya memantaskan waktu kita nak melintas titian sirat, dan banyak lagi. Di samping Ustaz juga ada bawa tabung tengah-tengah tu, ya, untuk membantu pengurusan dan pembangunan Madrasah Tahfiz Integrasi Syekh Izzuddin yang Ustaz kelolakan dekat Bandar Puncak Alam. Dan di luar sana siapa-siapa berhajat, tengoklah apa barang Ustaz bawanya. Antaranya ada madu asli, ada habbatus sauda, ya, ada sapuan terapi gosyok, ya, ada shower gel untuk mandian. Wallahu alam. Kita tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.